Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan excavation work. So ada 5 kriteria. 5 kriteria yang perlu kita tahu sebelum kita membuat kerja-kerja penggalian tanah. Yang pertama ialah work associated with excavation work, factors affecting cost of excavation, earthwork support, method of excavation, dan yang kelima ialah guideline measurement of excavation cost. So kerja yang terlibat ada 3 kat sini, ialah yang pertama ialah excavation, yang kedua ialah disposal of excavated material, dan ialah kerja-kerja filling. So ketiga-tiga kerja ni terlibat dalam kerja-kerja penggalian. Yang mana konsultan akan buat pengiraan sama ada cut and fee suatu tanah di tapak projek, ambil plan daripada quality surveyor, dan dia akan buat analisis, so akan dapat result sama ada tanah di site itu sesuai ataupun tidak untuk kita construct sesuatu building. So tanah yang sesuai mungkin akan digunakan semula, dan tanah yang tidak sesuai mungkin akan disposal, akan dipindahkan daripada tapak projek, and then akan digantikan dengan tanah tambak, tanah yang sesuai untuk filling. And then faktor yang menyebabkan cost excavation dekat site. Yang pertama, type of soil. Tanah yang tidak berkeupayaan menahan beban, seperti tanah gambut, terutamanya tanah di negeri Johor. Kalau kita tengok di negeri Johor ni tanah gambut yang amat banyak, dan perlu diganti semula dengan tanah yang sesuai. Dan kebanyakan di Johor tanah gambut ni tidak sesuai untuk high rise building lah. Dan type of soil ni akan main peranan lah untuk cost. Makin banyak kita beli tanah untuk filling, dan untuk gantikan tanah yang lembut tadi, so makin tinggilah kita punya cost. Yang kedua ialah method of excavation, sama ada kita untuk excavation ni kita menggunakan logi yang macam mana. Sama ada mungkin secara manual ataupun secara mesin. Dan yang ketiga ialah type of excavation, jenis penggalian tanah. Sama ada penggalian tanah tu untuk kita buat substructure ataupun kita buat untuk piping di bawah tanah, saliran air di bawah tanah dan sebagainya. Yang ketiga ialah kriteria earthwork support. Earthwork support ni sokongan bagi kerja-kerja tanah, terutamanya di kawasan yang bercerung, hilir bukit, contohnya mungkin projek buat jalan raya yang memerlukan support, earthwork support. Dan kos dia tu bergantung kepada sebesar mana dia punya saiz excavation ataupun projek tu. Dan kebanyakan kawasan yang tidak bercerung tidak perlu untuk earthwork support. Dan seterusnya ialah method of excavation, kaedah penggalian yang ada terbahagi kepada dua, hand excavation, non-mechanical equipment ataupun mesin seperti kita menggunakan cakur. Seterusnya ialah machine excavation, melibatkan mechanical machine seperti excavator. Yang kelima ialah guideline measurement of excavation cost. Ini ialah paduan ukuran untuk kos bagi penggalian. Yang pertama ialah cost of digging, kos untuk menggali itu sendiri, sama ada kita berapa orang buruh, melibatkan berapa orang buruh, melibatkan berapa logi. Dan seterusnya tanah yang kita gali tadi kita kena sama ada nak remove ataupun boleh diguna pakai. Jadi kalau nak remove mungkin melibatkan cost transportation, nak pindah daripada site ke tempat yang disposal, and then cost untuk saw backfill and leveling, cost untuk meratakan tanah
okey, di tapak. Dan cost yang sebenarnya ialah cost supported side of excavation kalau ada earthwork support tadi. So kita kena ambil kira lah untuk sebagai cost excavation. Okay. Okay, for the next part tu kita akan belajar berkaitan dengan method of excavation secara detail. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.